Jiran kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat seorang anak kecil telah terbaring tidak sedarkan diri. Tanpa membuang masa, jiran tersebut terus mendukung anak kecil itu untuk dibawa ke klinik dan tiba-tiba meletakkan semula anak kecil tersebut dan merasakan ada yang tidak kena. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi kejadian, seorang ibu ingin meminta bantuan. Dia berlari meminta bantuan jiran kerana ada sesuatu yang berlaku pada anak kecilnya. Dia kemudian mengetuk pintu rumah jirannya dan mengatakan anaknya yang berusia 3 tahun pengsan dan perlu dibawa ke klinik. Tanpa membuang masa, jirannya terus bergegas masuk ke dalam rumah. Dia dapat melihat anak kecil itu sudah terbaring tidak sedarkan diri. Jiran tersebut kemudian mendukung anak kecil itu untuk dibawa ke klinik. Tetapi apa yang menghairankan adalah jiran tersebut meletakkan semula anak kecil itu di ruang tamu. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kenapa jiran tersebut tiba-tiba bertindak sedemikian? Jiran tersebut dapat melihat ada kesan pukulan di bahagian muka anak kecil itu. Dia kemudian menekan dada anak kecil tersebut berulang kali. Apa yang lebih mengejutkan adalah ada air yang terkeluar dari hidung dan juga mulut anak kecil tersebut. Tetapi anak kecil itu masih lagi tidak sedarkan diri. Apa yang terjadi pada anak kecil ini sebenarnya? Jiran tersebut terus bertanya kepada ibu anak kecil itu, apa dah jadi dengan budak ni? Ibu mangsa hanya diam membisu. Dia malah tidak memberikan apa-apa respon. Kemudian barulah ibu mangsa bersuara. Budak ni terjatuh dalam bilik air semasa mandi dengan kakaknya. Untuk makluman, kakak mangsa baru berusia 6 tahun pada ketika itu. Ambulans terus dihubungi dan kira-kira dalam 15 hingga 20 minit kemudian, ambulans pun tiba. Apa yang lebih menyedihkan, ketika pegawai perubatan tiba di rumah mangsa, pegawai perubatan mengesahkan anak kecil itu sudah tidak bernyawa lagi. Pegawai perubatan juga dapat melihat ada kesan kecederaan pada muka mangsa. Polis kemudian dihubungi untuk melaporkan tentang kejadian tersebut. Ketika kejadian, ada seorang lagi jiran yang menyedari ada sesuatu yang berlaku. Dia pun pergi masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang terjadi. Jiran kedua ini pun bertanya kepada ibu mangsa soalan yang sama. Apa dah jadi ni? Ibu mangsa pun menjawab, dia ni batuk, muntah dan lepas tu terus pengsan. Ketika ibu mangsa ingin bangunkan anaknya, jiran kedua ini dapat melihat dan mendengar yang ibu mangsa ada menyebut, "Nak, bangun nak, mak janji mak tak akan pukul lagi." Jadi, ada sesuatu yang sebenarnya terjadi. Dalam kes ini, mangsa sebenarnya adalah anak tiri. Ketika kejadian, bapa kandung mangsa tiada di rumah kerana dia telah keluar bekerja pada awal subuh. Jadi, mangsa tinggal bersama ibu tiri dan 2 orang lagi adik-beradiknya yang lain. Hasil dari bedah siasat mendapati terdapat 77 kesan kecederaan pada badan mangsa. Kecederaan ini disebabkan trauma objek tumpul kerana disyaki dipukul dan ditampar. Pakar forensik juga menafikan fakta mangsa mati kerana lemas ketika mandi. Melihat pada bukti keadaan, ibu tiri mangsa kemudian didakwa atas kesalahan membunuh. Bapa kandung mangsa yang bernama Nur Afizan Ludin 30 tahun juga didakwa pada awalnya. Tetapi dakwaan terhadap bapa mangsa ditarik balik oleh pihak pendakwaan. Ini kerana bapa mangsa tiada di rumah ketika kejadian. Ibu tiri mangsa yang bernama Dewi Nadia alias 24 tahun merupakan seorang warga negara Indonesia didakwa membunuh Nur Dania Kistina 3 tahun di sebuah rumah beralamat 1284-6 Jalan Tengku Mariam, Batu 17, Kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram, Johor di antara jam 9 pagi pada 8 Januari 2011 dan jam 9 pagi keesokan harinya. Daripada 77 kecederaan yang dialami mangsa, 33 kecederaan ada di bahagian muka. Apa yang lebih menyedihkan adalah terdapat kesan lebam dan koyakan pada coach triangle di bahagian jantung mangsa. Ini menyebabkan peluang Nur Dania Kistina untuk hidup adalah amat tipis sekali.
Disebabkan itulah, Mahkamah Tinggi Johor Bahru memutuskan mangsa didera dengan niat untuk membunuh. Mahkamah Tinggi Johor Bahru kemudian memutuskan tertuduh bersalah membunuh mangsa dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kes ini tidak berakhir di sini. Apa yang terjadi selepas itu? Peguam bela tertuduh membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya atas sabitan dan hukuman gantung sampai mati yang dikenakan pada tertuduh. Peguam bela berhujah bukti yang ada sebenarnya tidak cukup untuk mengatakan Dewi Nadia membunuh Nur Dania Kristina. Kecederaan dialami mangsa yang disyaki didera dengan teruk berlaku dalam tempoh masa 15 hingga 24 jam sebelum mangsa mati. Ini bermaksud bapa mangsa berkemungkinan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan. Ini kerana pada malam sebelum kejadian, bapa mangsa berada di rumah dan hanya keluar bekerja pada pagi kejadian, iaitu 2 hingga 3 jam sebelum mangsa mati. Jadi, sabitan yang dikenakan pada tertuduh adalah tidak selamat dan ada keraguan siapa sebenarnya yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan. Tiada bukti konklusif yang menunjukkan Dewi Nadia membunuh Nur Dania Kristina. Pengakuan tertuduh pada hari kejadian yang berbunyi, "Nak, bangun nak, mak janji mak tak akan pukul lagi," tidak mencukupi untuk buktikan tertuduh membunuh mangsa. Ketika perbicaraan, kakak mangsa yang berusia 6 tahun yang mandi bersama mangsa pada hari kejadian mengakui adiknya mati kerana lemas. Kakak mangsa mengatakan adik mati sebab kepala adik diletak dalam besen. Besen ada banyak air. Ini bermaksud mangsa sebenarnya mati kerana lemas di dalam besen. Bukti air yang keluar dari hidung dan mulut mangsa ketika dada mangsa ditekan menguatkan lagi fakta mangsa mati kerana lemas dan bukan dikira membunuh. Yang Amat Arif Abdul Rahman Sebli tidak bersetuju dengan dakwaan tersebut kerana bukti pakar forensik jelas menunjukkan kecederaan yang dialami mangsa menyumbang kepada kematian. Mangsa bukan mati lemas tetapi didera dengan teruk. Keputusan kes ini berubah di Mahkamah Rayuan. Keputusan mahkamah adalah berdasarkan majoriti dari 3 panel hakim. Setelah 3 hakim mendengar rayuan peguam bela, 2 hakim daripadanya memutuskan tertuduh tidak bersalah. Keputusan majoriti 2-1 memihak kepada tertuduh. Yang Amat Arif, Mukhtaruddin Baki dan Tengku Maimun bersetuju tertuduh tidak bersalah. Ini bermaksud Dewi Nadia terlepas dari tali gantung. Apa yang sebenarnya berlaku pada mangsa dari jam 5.50 pagi hingga jam 9 pagi pada hari kejadian terus menjadi misteri. Adakah bapa mangsa terlibat dalam memukul mangsa? Menurut laporan akhbar pada tahun 2011, ibu kandung mangsa yang bernama Nur Akila Razali, 27 tahun, mendakwa pernah menjadi mangsa dera bekas suaminya itu. Menurut Nur Akila, dia telah disepak dan diterajang sejak setahun yang lalu dan kerana tidak tahan dengan perbuatan bekas suaminya itu, dia membuat laporan polis pada awal tahun dan meminta cerai. Menurut sumber lagi, kira-kira 3 bulan sebelum kejadian, Nur Afizan Ludin, iaitu bapa kandung mangsa, membawa lari ketiga-tiga anaknya dari kediaman datuk dan nenek mereka di Tenggaru, Mersing. Nur Akila juga berusaha mengesan anak-anaknya, tetapi tempat tinggal bekas suaminya itu dirahsiakan sehinggalah kejadian malang ini berlaku. Selepas kejadian, kakak dan adik mangsa iaitu Nur Dania Batrisha 6 tahun dan Danish Irsyad 1 tahun juga dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah akibat didera dan dirawat selama seminggu. Kedua-dua beradik ini mengalami kesan lebam dan bengkak di beberapa bahagian anggota badan. Mata Nur Dania Batrisha mengalami bengkak dan terdapat kesan darah beku, manakala Danish Irsyad pula mengalami kesan lebam pada muka, belakang telinga dan juga punggung. Nur Akila berkata dia terkilan dengan kejadian menimpa anaknya Nur Dania Kristina kerana kanak-kanak itu merupakan seorang yang mudah mesra dan manja.
Menurutnya lagi, bagi mengelakkan kedua-dua anaknya yang lain mengalami nasib yang sama, dia berusaha menuntut hak penjagaan daripada bekas suaminya di mahkamah secepat mungkin. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Dewi Nadia alias lawan pendakwa raya 2015 5 MLJ 222 Mahkamah Rayuan Putrajaya.